الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Seperti biasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan peluang, masih lebih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menunaikan salat subuh secara berjemaah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita dapat juga pada hari ini seperti biasa meneruskan kuliah subuh kita berbagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa meletakkan masa dan usia kita di dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi minggu ini insya-Allah kita akan sambung dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab 13, menceritakan berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di jari kanan. Bab sebelum ini membicarakan mengenai sifat cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala bab ini pula menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin. Setelah meneliti hadis-hadis yang disebutkan, dapat disimpulkan oleh Imam Tirmizi mahu menguatkan pandangan yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW maka memakai cincin di jari sebelah kanan. Bahkan Imam Tirmizi menyebutkan dalam kitab Jami' diriwayatkan daripada Anas, Nabi SAW memakai cincin di jari kirinya. Ini adalah tidak benar. Menurut Imam Nawawi pula, para ulama telah bersepakat memakai cincin pada tangan kanan itu harus. Imam Syafi'i, Imam Nawawi menyebutkan harus memakai cincin pada tangan kanan. Begitu juga pada tangan kiri. Tiada makruh pada salah satu daripada kedua-duanya. Tetapi mereka berbeza pendapat menyatakan tangan mana yang lebih baik. Tak kisahlah tangan mana kita nak letak cincin, kanan ke kiri. Ikut keselesaan. Right. Walaupun Nabi SAW disebutkan di sini, Imam Nawawi kata harus bagi seseorang itu menggunakan atau memakai cincin di tangan kiri. Namun Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan bahawa pakai cincin tangan kanan ataupun kiri itu hadisnya semuanya istilahnya apa? Wa kullu fiha sahih. Sahih lah. Jadi kalau nak pakai kanan kita tak ada istilah kata tak boleh pakai ni, tak ada istilah tak boleh. Mana-mana boleh. Yang penting pakai cincin. Yang jenis pakai cincin lah. Tak pakai cincin macam mana? Telinga. Mana ada cincin dekat telinga? Itu penting, kan? Alright. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim juga disebutkan Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kelingking. Mana kelingking? Kelingking mana kelingking? Ya ni. Orang kita kan jari-jari ni kita tak tahu macam mana kelingking ni. Sila-sila ibu jari kaki disebut kan. Alright. Disebutkan dalam Sahih Muslim pun sama juga. So apapun mana-mana boleh pakai. Kat mana nak pakai pun boleh, tak ada masalah. Yang penting ini jenis orang yang suka pakai cincin. Ada orang jenis tak suka pakai cincin, macam mana? Kan? Saya pun sebelah kiri terbiasa pakai sebelah kiri je lah. Kan? Ada orang pakai ini yang melampau kalau pakai semua jari. Ini masalah. Tapi nampak macam mana dia suka. Ada jenis orang suka setiap jari dia ada. Ini orang kata tok dukun ni. Kan? Semua jari dia ada. Dia minat. Macam mana minat? Janji dia jangan pakai cincin emas lah. Kan, lelaki ni cerita pasal lelaki sebab jemaah semua lelaki hari ni. Perempuan tak ada kisah, dia nak pakai belah mana tak ada masalah, pakai emas tak ada masalah. Lelaki ni jadi tak kisah dia pakai cincin jenis apa.
Janji jangan jangan pakai emas lah cincin tersebut. Alright. Sebagian besar para sahabat memakai cincin di tangan kanan dan ramai juga para sahabat memakai cincin di tangan kiri. Imam Malik menyatakan galakkan memakai pada tangan kiri dan memakruhkan tangan kanan. Imam Malik berbeza sikit pandangan beliau. Manakala dalam mazhab Syafi'i pula menyatakan yang sahih adalah kanan lebih baik kerana ia menunjukkan kecantikan serta yang kanan itu lebih mulia dan lebih berhak kepada kecantikan dan kemuliaan. Ini pandangan Imam Syafi'i menyatakan demikian. Maknanya pakai tangan kanan. Kan? Tidaklah masalah kalau mukhalafah. Orang yang berbeza pandangan tak ada masalah. Maksud saya Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik menyatakan sebaliknya, Imam Syafi'i mengatakan tak ada masalah. Jadi apa yang kita boleh katakan di sini adalah siapa nak pakai belah mana pun tak ada masalah. Jangan menghukum seseorang lah, ini tak boleh, ini tak boleh. Right. Kemudian hadis yang pertama dalam bab ni daripada Ali bin Abi Talib berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yalbisu khatimuhu fi yaminihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanannya. Ini yang jelas daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Seterusnya hadis yang berikutnya daripada Hammad bin Salamah berkata, Ra'aitu bin Abi Rafi' yatakhattamu fi yaminihi fasa'altuhu an dhalika faqala ra'aitu Abdullah ibn Ja'far yatakhattamu fi yaminihi wa qala Abdullah ibn Ja'far wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi. Aku melihat Ibn Abi Rafi' memakai cincin pada tangan kanannya, lantas aku bertanyakan tentang hal itu. Maka dia menjawab, aku melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin pada tangan kanannya dan dia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW memakai cincin pada tangan kanannya. Right. Abdullah bin Ja'far ini merupakan daripada Bani Hashim, seorang yang sangat dermawan. Dia terkenal dengan dermawan lah. Dan antara sahabat yang mempunyai tanah di Habsyah. Subhanallah. Kita orang kaya kadang sebut saja negara mana dia ada tanah kat situ. Bukan yang skandal sekarang ni. Yang skandal sekarang ada rumah di mana? Di London. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alright. Dan beliau meninggal pada usia 80 tahun. Lama jugalah hayat Abdullah bin Ja'far. Subhanallah. Alright, kita masuk hadis yang seterusnya daripada Abdullah bin Ja'far berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Kebanyakan terjemahan sekejap. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanannya. Kebanyakan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi ni dia cerita pasal Rasulullah pakai tangan kanan yang cincin. Kan? Tak kisah. Kadang-kadang sebenarnya tangan kanan bukan apa tuan-tuan. Kadang-kadang tangan kanan orang yang jenis tangan kanan dia ganas sikit. Kan kalau dia bekerja cincin tu boleh terlepas gitu. Kan. Contohnya kalau dia menyilam kata orang. Tugang silam mana? Mau sebelah kanan atap biru kata. Pelat. Sisa yang pelat. Ya kan? Ataupun apa-apa tangan kanan ganas. Kadang-kadang buat macam ni pun cincin tu boleh terlepas. Jadi mana-mana nak pakai pun tak ada masalah. Kan saya dah tarik tugang silam mana pelet, sadar sisa yang pelet. Kan padahal sisa mahal. Batu apa? Cerita batu daripada ni. Macam-macam batu. Kan kita sebut batu kita tak kenal sangat. Kalau yang pencinta cincin tu tahulah cincin apa batu dia. Geliga. Saya pengalaman saya subhanallah ada masa saya belajar dekat masa saya mengajar dekat Shah Alam. Ada seorang ustaz ni dia subhanallah. Dia kata kamu tidak akan pernah miskin dia kata. Kalau cincin ada di dekat tangan. Saya fikir kenapa dia cakap macam tu. Saya fikir-fikir balik. Rupa-rupanya cincinnya harga 10,000. Kan? So cincin harga 10,000 tuan-tuan. Patutlah tak miskin dia kata sebab ada 10,000 dekat tangan. So takkan miskin. Mana kalau rasa tak ada duit jual cincin tu insya-Allah dapat duit.
Dia main majas je. Mula saya tak faham, rupanya betul lah. Takkan miskin dia kata. Cincin saja mahal kan. Mungkin batu dia kan. Dia jenis batu dia tu. Ada jenis batu, jual batu meteor kan. Batu meteor. Ada seorang datuk, dia memang pemburu batu meteor dia. Yes. Dulu masa saya belajar, dia datang ke Yaman masa tu. Kan? So tanyalah ayah dia buat apa. Dan ayah dia pun datang sekali kadang-kadang. Orang kaya. Dia kata ayah dia memang pemburu batu meteor. Kemana dia dengar ada betul dia pergi beli batu tu. Kan? Tak tahulah sebab dia kata kadang buat cincin dan sebagainya. Alright, kita teruskan hadis yang berikutnya daripada Jabir bin Abdullah berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi." Sama jugalah dia kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanannya. Kemudian hadis yang berikutnya daripada Salt bin Abdullah, "Kana Ibnu Abbas yatakhattamu fi yaminihi wa la ikhalu illa qala." Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi. Sesungguhnya Ibnu Abbas memakai cincin pada tangan kanannya dan tidak mencurigainya kecuali dia berkata sungguhnya Rasulullah SAW memakai cincin pada tangan kanannya. Apa maksud mencurigai di sini sidang jemaah semua? Orang yang mengatakan kemudian adalah Salt berkata perawi hadis ini Salt bin Abdullah, Ibnu Abbas tidak mencurigai kecuali beliau menyebut bahawa Rasulullah SAW memakai cincinnya dan mengumpul riwayat-riwayat ia berlaku sekali begini dan sekali begitu. Maknanya orang panggil apa? Tidak ada kecurigaan baginya untuk meriwayatkan hadis bahawa Rasulullah memakai cincin di tangan kanan. Subhanallah. Daripada Nafi', daripada Ibnu Umar berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khatiman fi fiddah wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu wa naqasha fihi Muhammadar Rasulullah wa naha an ay yanqusha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min mu'aqibin bibirin aris." Ini saya ceritakan minggu lepas, mengatakan bahawa sesungguhnya Nabi SAW memakai cincin yang diperbuat daripada perak dan baginda menghadapkan batu permatanya ke tapak tangannya. So dia masuk ke dalam. Dan baginda menghadap batu permatanya ke tapak tangannya, diukir padanya perkataan Muhammad Rasulullah. Serta ditegah kepada orang lain daripada menambah ukiran tulisan padanya, dan cincin tersebut terjatuh daripada Mu'aqib ke dalam telaga Aris. Ini saya ceritakan itu bahawa yang terakhir sekali adalah Sayyidina Uthman yang orang kata apa, yang boleh dikatakan diwariskan kepada Sayyidina Uthman dan akhirnya jatuh ke dalam telaga Aris di Madinah tu. Siapa yang pergi umrah tahu telaga tu. Nanti orang panggil apa yang orang panggil apa? Allahumma salli Muhammad. Yang tukang bawa umrah tu orang panggil apa? Apa saya lupa perkataan tu. Allahumma salli Muhammad. Orang yang bawa kita nanti, yang mengiringi kita. Itu dia. Orang mengiringi kita masa umrah tadi akan cerita lah. So kita akan pergi telaga Bi'run Aris, yang cerita bahawa inilah Mutawif, Mutawif, yes. Mutawif akan bawa kita, dia kata cerita ini telaga Aris yang mana cincin apa Rasulullah SAW jatuh ke dalam telaga ini. Kan? Nanti dia akan cerita lah. So tak payah risau. Mereka ni terbiasa lah. Yang apa nama ni, mutawif ni. Kadang-kadang masa pergi umrah ni, orang kadang-kadang jemaah ni sendiri yang minta orang panggil apa, kadang-kadang subhanallah, dia bawa pergi padang Arafah, bawa pergi apa nama ni, macam-macam tempat yang mereka minta sendiri. Kadang-kadang mereka sendiri sebenarnya tak larat nak pergi, tapi minta semangat mereka nak pergi. Sebab dia kata kalau alam kita pergi semua tempat. Sebab kadang-kadang dia kata kita
mungkin tak dapat nak datang lagi, dia kata. Mungkin tak dapat nak datang lagi dan mungkin tak sempat nak menunaikan haji, dia kata. Betul juga mereka cakap itu. Kan? Tak sempat kan. Dia peluang mereka pergi, maka pergilah. Tapi kena sepakat awal lah dengan travel agent. Kalau tidak susah pula. Kan? Okey, daripada Ja'far ibn Muhammad daripada bapanya berkata, kana al-Hasan wal Husain yatakhattamana fi yasarihima. Sesungguhnya Hasan dan Husain memakai cincin pada tangan kiri mereka. Kan? Sesekali Nabi Muhammad SAW memakai cincin pada tangan kirinya dan batu permatanya menghadap tapak tangannya. Perbuatan Hasan dan Husain adalah bersandarkan kepada perbuatan Nabi yang dilakukan pada akhir hayat baginda. Maknanya cucu Rasulullah SAW, dia ikut bagaimana Rasulullah SAW. Maknanya kata apa, berbeza kan, pakai tangan kiri pula di akhir hayat Rasulullah SAW. Kemudian daripada hadis yang berikutnya daripada Anas bin Malik, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi, sesungguhnya Nabi SAW memakai cincin pada tangan kanannya. Berkata Abu Isa, hadis ini merupakan hadis gharib yang tidak diketahui daripada hadis Sa'id bin Abi Urubah, daripada Qatadah, daripada Anas, daripada Nabi SAW selain ini kecuali hadis ini. So dia katakan dia gharib. Subhanallah. Gharib ni maksudnya pelik lah. Kalau bahasa Arab untuk gharib kan dia kata awak ni pelik, dia kata. So gharib. Okey, daripada Ibn Umar berkata, ittakhadha Rasulullah SAW khatiman min dhahabin fakana yalbisuhu fi yamidihi, fattakhadha an-nasu khawatim min dhahabin fatarahu sallallahu alaihi wasallam qala la albisu abadan fataraha an-nasu khawatimahum. Hadis ini menjelaskan bagaimana pengharaman cincin emas kepada kaum lelaki. Kan? Dalil dia lah. Yang mana ketika itu kata Rasulullah SAW menyebutkan bahawa memiliki cincin yang dibuat dari emas dan baginda memakainya pada tangan kanannya, maka orang ramai melakukan perkara yang sama. Lantas Nabi membuang cincin tersebut dan berkata, aku tidak akan memakainya buat selama-lamanya. Maka orang ramai pun membuang cincin-cincin mereka. So situ adalah dalil menyebutkan bahawa orang lelaki tidak boleh memakai cincin yang dibuat daripada emas. Kan, itu dalil. So Rasulullah buang terus. Sebab orang ikut. Jadi situ dah yang ulama mengatakan bahawa dalil yang kita lelaki ni tak boleh pakai emas. Yang separuh-separuh itu lain cerita. Yang lelaki ni yang separuh-separuh pun sebenarnya tak boleh pakai. Sama separuh itu sebenarnya dia lelaki kan? Dia memang lelaki. Kalau kalau dia meninggal pun tetap akan dikebumikan pada rupa asal dia. Walaupun dia dah bedah, dia tukar, dia buang alat jantina dan sebagainya, tetap dia akan diuruskan oleh pengurusan jenazah lelaki. Dia tidak akan ada pengurusan jenazah untuk yang separuh-separuh. Kan? Lelah lah, letih. Kalau ada pengurusan jenazah yang separuh-separuh, kan? Dia di antara lelaki dan perempuan dia. Kan? Jadi kita kalau ada orang yang demikian, nanti pihak JAIZ akan buat confirmation. Kan? Kalau meninggal orang cek tak ada benda tu. Kan? So JAIZ akan buat confirmation lah, tengok dia punya IC dan sebagainya. Kan? Sebab nak ubah IC tu bukan senang dekat Malaysia ni, susah. Kan, kena orang panggil apa, jabatan pendaftaran negara, kena sumpah dan sebagainya. Nak tukar nama, itu nak tukar nama. Apatah lagi nak tukar jantina. Oh, itu perlu pengesahan yang sangat. Sebabnya ada orang Malaysia lari daripada Malaysia. Kan, dia nak tukar jantina aja. Allah Akbar. Alright, kita masuk dalam bab ke-14 yang menceritakan berkenaan dengan, itu selesailah cerita pasal berkenaan dengan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi conclusion dia, maknanya siapa yang nak pakai cincin belah mana tak masalah. Kan? Jangan menghukum orang kata yang ni tak sunnah dan sebagainya. No. Pakailah belah mana sekalipun, insya-Allah.
Janji jangan pakai cincin tu dekat telinga, kata abang ni sudah. Dia nak pelik daripada orang lain. Dan pakai dekat telinga cincin supaya cincin tu nampak sangat. Kan? Kalau pakai cincin, kadang-kadang cincin tu ada dia letak batu permata tepi-tepi dia kan. Lagi lah mahal. Dia nak tunjuk cincin tu mahal, dia letak kat telinga. Innalillah. Tapi tak adalah buat macam tu. Kalau buat macam tu tak betul lah. Alright. So kita masuk bab yang ke-14, sifat pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam masalah yang majaa fi sifati sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah ni ada apa? Ada 9 disebutkan dalam riwayat, ada 9 pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah. Macam kita silam kita banyak, silam kita mumak. Kan? Kita ada pancing kat rumah berapa banyak? Siap ada nama lagi. Belum masuk basikal. Basikal berapa banyak jenis basikal kat rumah. Yang kaki basikal kan, macam-macam jenis basikal dia. Siap dia tahu lagi kan, kualiti dia tahu. Ya, itu basikal, apalagi macam-macam lah. Yang jenis minat ni badminton, kalau badminton raket macam-macam. Yang saya tahu saya karbonek ya. Kan? Jadi macam-macam orang yang minat minat dia subhanallah. Kan? Kalau dia minat cincin pun cincin dia pun macam-macam. Macam sebut tadi lah. Macam cincin. Rasulullah pedang pun banyak. Kan? So sebelum ini kita telah melalui bab cincin Rasulullah SAW yang digunakan sebagai cop rasmi dalam surat-surat baginda. Lalu surat ini disampaikan kepada para pemimpin-pemimpin bagi mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah berdakwah melalui surat tersebut. Kan? So sekarang ni seperti mana saya sebutkan, bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah ni sebenarnya luas tuan-tuan. Kita cerita dengan Ajiman itu kan, masa kita duduk-duduk ngopi tu, bagaimana orang kata yalah, kadang-kadang dekat rumah kita sampai risalah-risalah yang kan, maknanya part of dakwah kita untuk membuka, mungkin dengan cara itu hidayah itu sampai. Kita pun boleh juga buat macam tu, tak ada masalah pun. Dan benda tu tak ditegah, rasa saya tak ditegah benda. Haji ditegah tak benda tu? Tak ditegah kan? Kita pun boleh buat benda tu dengan remaja-remaja kita yang ada ni, boleh tak? Ada risalah-risalah yang menceritakan tentang Islam. Kan? Mana tahu insya-Allah mereka akan mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, sebab peti box dekat rumah kita tu orang boleh masuk apa saja. Yang paling banyak masuk adalah yang bagi nombor loan duit. Kan? Daripada masuk saja benda tu, masukkanlah dakwah-dakwah tu. Itu boleh kita fikirkan benda-benda demikian, tak rugi pun. Kan? Kadang-kadang orang ni dia tak faham pada Islam, tapi Allah kena kemungkinan dengan cara itu dia terbuka, Allah kata ini Islam macam ni. Dia baru tahu satu word. Kan? Atau dia baru satu word kan, ataupun dia dapat satu risalah kecil, dia cerita pasal Islam sikit kan. Dengan cara itu mungkin hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sampai, kemungkinan, subhanallah. Jadi cara ni hidayah Allah Subhanahu Wa Taala macam-macam cara kan, dia berbagai macam cara. Kadang-kadang itu kata orang dengar azan pun boleh masuk Islam. Dengan azan dia seronok, dia rasa tersentuh kan. Jadi yang azan ni, muazzin ni orang kata apa, suara yang lunak kan, sedap orang dengar. Kalau azan jenis marah-marah ni, kata apa dia ni pagi-pagi tengking orang apa hal. Kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu nangis. Jadi kena dia dengan siang orang kata suara ataupun ada lagunya. Mudah-mudahan dengan cara itu orang mendengar tu dapat hidayah Allah Subhanahu. Kecuali dah orang yang memang tak suka dengar azan, itu innalillah macam. Baru-baru ni dekat apa? Allahumma salli Muhammad. Saya tak tahu di peristiwa itu bila yang disamakan azannya dengan gonggongan anjing. Itu yang sekarang ni heboh dekat Indonesia. Siap buat demo lagi kan. So buat demonstrasi.
Tak tahu peristiwa itu bila, tetapi saya baru ternampak benda tu. Allahu Akbar. Okey. Setelah menggunakan wasilah itu, barulah digunakan wasilah perang. Maka didahulukan bab cincin sebelum bab pedang. Dengan meneliti perkara tersebut, maka jelaslah pada kita bahawa dakwah dengan pena, penulisan, penjelasan, penerangan dan nasihat hendaklah didahulukan sebelum dakwah dengan menggunakan pedang dan senjata. Kan? Di zaman kita sekarang ni, maknanya kita menggunakan apa? Ialah media sosial. Dan kita, orang kata apa, sekarang ni subhanallah, kalau orang yang suka melihat perkara-perkara yang baik, dia akan datang selalu pada dia benda-benda yang baik. Tapi kalau melihat benda yang tak baik, dia akan datang benda-benda yang tak baik dekat dia punya apa nama media sosial dia sendiri. Kan? Jadi dia bergantung kepada seorang individu tersebut lah. So, kalau benda baik dia sudah tengok, dia akan datang lah, dia akan automatically datang kan dalam media sosial kita, datang benda-benda baik. Kayak cerita lah benda macam ni, benda macam ni, semua kebaikan-kebaikan. So benda begitu sekarang ni, tapi kebanyakan sekarang kita tengok orang minta derma banyak dekat media sosial. Kan, mahat tahfiz ni, mahat ni. Why not kalau dakwah-dakwah lain pun, perkara-perkara kebaikan lain tentang Islam tu pun macam tu juga dia masuk. So bagi peringatan kepada sesiapa yang melayari media-media sosial ni. Kadang-kadang waktu melayari media sosial ni lalai dan hanyut. Macam kita lah, seperti kita tengok dalam grup-grup WhatsApp kita ni kan, grup-grup WhatsApp kita ni jenis kepala yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, macam-macam. Kadang-kadang stiker, saya pernah sebutkan ni, stiker WhatsApp dan sebagainya. Stiker WhatsApp tak soleh. Kenapa saya kata tak soleh? Kadang yang ditunjukkan itu perempuan membuka aurat dan sebagainya. Ini kita kena bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kongsi gambar wanita bukan mahram, kan? Yang tak menutup aurat kena tunjuk, lepas itu kongsikan kepada orang ramai. Ini dosa sebenarnya, kan? Tunjuk gambar yang ialah gambar perempuan-perempuan yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, stiker. Kadang-kadang bukan stiker, kadang guna video yang pelik-pelik. Tuan-tuan, kita tak nak sharing dosa. Siapa yang hantar dulu dia berdosa, nak hapuskan dia tu mungkin minta maaf kepada orang tu. Dia hantar gambar orang wanita yang tak, kemungkinan dia nanti suatu hari dia bertaubat. Ya kan? Tapi kita tak tunjuk gambar dia kepada orang lain, kita kongsi, kita pakai gelak, kita pakai ni. Ataupun kadang-kadang stiker-stiker yang subhanallah, malam Jumaat memang terkenal sangatlah tu. Kan? Malam Jumaat stiker yang kan ada tunjuk ataupun video. Nak kata bang malam Jumaat, gambar perempuan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang semua nak marah benda-benda begini sebenarnya nak untuk dimainkan. Tak boleh sebenarnya. Ini hukumnya haram. Kan? Hukumnya haram lah sebab tunjuk gambar demikian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kadang dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Benda-benda yang tak soleh yang ditunjukkan kepada orang lain, kita sharing dosa kepada orang lain. Kan? Jadi jangan jadikan kebiasaan. Kalau dia sebab kata kalau dalam grup-grup WhatsApp benda-benda demikian, dia kata itu macam biasa sebab dia tak tahu benda tu. Kan? Kita telah orang kata apa, membuka aib orang. Kan? Rasulullah SAW man satara musliman auratu satarallahu auratu fi dunia wal akhirah. Siapa yang menutupi keaiban seseorang itu di dunia, Allah akan tutup keaibannya di dunia dan akhirat. So, kenapa kita nak buka aib dia? Itu umpama aib dia lah tu. Kan? Sebagai seorang muslim kita menutupi keaiban mereka ni, tetapi masalahnya sekarang ni benda tu dimainkan dalam media sosial kita dalam, contoh utamanya dalam grup-grup WhatsApp lah. Bukannya setakat orang muda, orang tua pun boleh tahan juga saya tengok. Orang yang dah berumur boleh tahan juga. Utamanya malam Jumaat. Kan? So stiker-stiker yang istilahnya membuka aurat perempuan, buka aurat dan sebagainya, itu
Kalau ahli masjid ni tolong benda-benda gitu dijauhkan daripada benda-benda yang demikian sepatutnya. Tak ada dihilangkan, sepatutnya tak boleh. Kan, tapi Darussalam tak ada lah. Tak berani. Sebab ada ustaz dalam grup Darussalam tu. Sikit-sikit nanti mungkin kena fire nanti. Kan tak berani. Nanti kena tegur. Ada juga yang ustaz akan tegur. Tapi kalau grup-grup biasa WhatsApp tu, ini yang masalah ni. Dan ramai yang buat benda-benda kesalahan macam ni. Sharing sebenarnya, sharing dosa. Dia sharing dosa, dia yang besar sahamnya. Ini tak boleh. Tak boleh kan guna kalau nak stiker yang tak hidup, contohnya kartun ke apa-apa. Ini kan nak kena juga gambar perempuan. Kan? Nak juga guna gambar perempuan, nak juga gambar yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan? Semoga ini jadi jadi pelajaran kita bersamalah. Kalau ada rakan-rakan dalam WhatsApp yang hantar benda-benda pelik ni, cakaplah ittaqullah, kan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kongsi dosa juga. Macam tu. Okey, setakat ini insya-Allah kita punya perjumpaan pada pagi ini, mudah-mudahan ada kebaikannya. Yang baik datang daripada Allah, yang tak baik atas kemana sini. Aku di qauli hadza astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.